hadapan Liana yang didoakan agar menjadi istri solehah. Harapan saya, kamu ialah istri yang baik berkat pilihan Ummu dengan restu Abuya. Saya tidak tahu apakah saya mampu membuatkan kamu akan jadi istri yang taat setaat-taatnya. Apakah kamu sanggup berkhidmat sebaik-baiknya kepada saya, terutama dalam hal-hal hubungan suami istri? Latar belakang hidup saya jauh berbeza dengan kamu. Hal ini akan memungkinkan kesusahan untuk kita menyatukan jiwa dan menjadi pasangan yang bahagia. Kamu tahu kan, rahsia kejayaan suami istri itu ialah terletak pada faktor hati. Hati yang kuat dengan Allah dan Rasul, itulah yang akan membolehkan kita berjaya. Mursyid kita akan diizinkan Allah untuk menolong kita bagi melepasi ujian-ujian rumah tangga. Kiranya kita benar-benar jujur dengan Allah dan Rasul. Moga-moga kamu, Liana, adalah wanita yang istimewa itu. Seorang suami itu rasanya akan sangat bertanggung jawab kepada istrinya bila mana didapati istri bersungguh-sungguh untuk mentaati suami kerana Allah dan Rasul. Janganlah hendaknya ada tujuan selain itu. Bila mana istri memberi kasih sayang kerana ditakuti suami akan tawar hati untuk berikan cintanya. Liana, bila perkahwinan itu termeterailah sudah di antara kita, saya akan berusaha untuk mengenali kamu dengan sesungguhnya. Dan kamu pula tentulah sama juga, bukan? Akan tahulah kita nanti apakah tujuan dan matlamat hidup masing-masing. Moga-moga kita akan sama dalam hal itu. Jika tidak, kenalah kita berusaha untuk disamakan. Saya sebagai suami tentulah akan berusaha untuk membina istri yang akan mahu berganding bahu untuk membina keluarga yang taat pada Allah dan juga Rasul. Sebab merekalah yang telah mensyariatkan nikah kahwin ini supaya manusia dapat bersyukur dan bertakwa kepada Allah dan Rasul. Mana boleh kita kahwin ikut sunnah, tetapi melaksanakannya tidak ikut sunnah. Sekiranya kamu tidak setuju dengan cakap dan sikap saya nanti, sebagai istri, kamu diminta untuk menghadapi saya dengan sangat berhati-hati, taat dan sabar. Jangan sekali-kali kamu melenting, menengking dan lari. Manakala saya sebenarnya tentulah akan tidak tidur malam kerana memikirkan bagaimana untuk buatkan kamu boleh menerima saya. Atau kalau perlu dibaiki diri untuk menawan kamu semula. Janganlah sampai seorang istri menganggap suaminya sengaja mahu menyiksanya. Kerana kalau kita tersalah anggap, maka salahlah jalan keluar yang akan kita ambil. Sebenarnya, ada beberapa syarat penting yang ditetapkan oleh Islam bagaimana perkahwinan itu tidak akan berakhir dengan kegagalan. Orang Islam patutnya sebelum mahu berkahwin, mahirkan diri dulu dengan syarat ini. Yang utamanya, jadikan Allah dan Rasul cinta bersama. Sebab Allah dan Rasul lah kuasa pemutus nasib perkahwinan. Tanpa cinta ini di hati pasangan, syaitan akan buat kacau bilau hingga bercerai-berai. Cinta ibu bapa sahaja tidak cukup. Sebab kuasa ibu bapa terbatas sekali. Tak mampu campur tangan dalam urusan-urusan hati kita. Cinta Allah dan Rasul mampu buatkan hati-hati kita disatukan. Bahkan suami selaku pemimpin adalah perancang dan pelaksana
untuk kehidupan berdua yang berwibawa. Istri janganlah menolak kepimpinan, melainkan menyokong, membantu, dan memberi ketaatan sepenuhnya, terutama ketika diranjang. Dalam keadaan suami dan istri belum dipersiapkan untuk tujuan-tujuan tadi, sebaiknya perkahwinan ditangguhkan dulu. Nah, sungguh pun begitu. Rumahku, syurgaku itu ialah suami istri mengalami keadaan sehati sejiwa, setubuh dan juga seakal. Alhasil, mereka sentiasa dapat menikmati kepuasan seks yang kemuncak, melahirkan anak-anak yang berkualiti, serta mengambil cara hidup yang islamik. Bila bahtera diuji Tuhan, ribut taufan melanda ganas. Suami istri mengambilnya sebagai satu keperluan. Dan hasilnya, tentulah rumah tangga bukan sahaja tidak bergoncang, bahkan makin jadi lebih dewasa dan matang. Begitulah rumah tangga Islam yang mendapat campur tangan dari Allah dan Rasul. Setakat ini dulu untuk perhatianmu perihal perkahwinan kita. Moga-moga diterima baik. Kalau ianya terlalu berat buatmu, saya cadangkan kita berbincang semula mengenai perkahwinan ini.